Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Awani Global. Malam ini kita akan berbicara satu isu yang amat penting untuk melihat bagaimana negara bernegosiasi perihal kedaulatan sempadan negara, dan yang terkini apabila Perdana Menteri berjumpa dengan Presiden Xi Jinping di Beijing pada minggu lalu, beliau menyatakan Malaysia pastinya mempertahankan kedaulatan kawasan-kawasan yang sensitif yang dituntut banyak negara termasuk negara China di Laut Cina Selatan, bahawa Malaysia perlu mempertahankan kawasan zon ekonomi eksklusif ataupun EEZ di perairan yang dipertikaikan itu. Dalam masa yang sama, Malaysia bersedia untuk berunding untuk memastikan hak Malaysia dipertahankan, tetapi berunding dalam erti kata melihat jalan penyelesaian bagi kawasan yang dituntut bertindih. Jadi ramai pihak memetik kenyataan ini ketika di Beijing dan juga ketika menjawab di Parlimen pada beberapa hari lalu, menganggap Malaysia kalah, Malaysia berkompromi, Malaysia menjual kedaulatan. Ada juga mengatakan Malaysia sentiasa mempertahankan kedaulatan hak Malaysia di kawasan ekonomi eksklusif, mempertahankan apa juga status yang ada sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi sebagai sebuah negara kecil berbanding sebuah gergasi dunia dalam banyak perkara China, pastinya kita perlu berdiplomasi, berunding di meja rundingan dan seumpamanya. Dan itu dikatakan satu kenyataan yang berhemah dan bijak dalam menangani sebuah kuasa besar, apatah lagi China yang mempunyai segala kekuatannya. Jadi untuk melihat perkara ini, Prof. Muhammadiyah, Dr. Muhammad Hazbi Muhammad Rosli, Pensyarakanan Undang-Undang Antarabangsa, dan juga yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, Jabatan Hubungan Antarabangsa, Keselamatan dan juga Undang-Undang Institut Pertahanan Nasional Malaysia ataupun UPNM. Jadi saya nak perkenalkan tamu saya yang sudah pun bersedia ini. Jadi bagaimana perkara ini boleh kita angkat dalam perbincangan kami pada malam ini. Mungkin Prof. Mizan, dari kenyataan di Beijing dan juga ulang semula di Parlimen oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana sebagai pakar keselamatan dan juga hubungan antarabangsa, bagaimana Prof. Dr. Mizan membaca kenyataan ini? Dari aspek mana? Okey, pertama sekali saya melihat perkara ini daripada satu sudut yang kita panggil diplomasi lah. Itu yang tepat untuk menggambarkan bagaimana pendekatan sosok PMX kita ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah sosok figur yang sebenarnya lebih kepada demokrasi dan juga maknanya mengambil pendekatan berbincang dalam banyak isu. Jadi saya nak mengaitkan sebenarnya kita berada dalam satu situasi yang sebenarnya kita kata agak tricky, difficult. Itu yang benar. Sensitif. Kerana satu yang kita harus akui Nazri dan semua penonton, bahawa kita dalam proses recovery ekonomi pasca pandemik. Yang mana kita hari ini terpaksa mengakui bahawa kebergantungan kita kepada Barat itu tidak lagi menguntungkan kita sepenuhnya. Dan kalau kita lihat, kebanyakan industri-industri kilang-kilang yang dibangunkan oleh Barat pun keluar daripada negara kita apabila mereka sudah sampai tempoh matang setelah habis berbagai insentif. Maka nak tak nak, kita terpaksa beralih kepada kuasa lain yang mana signifikan dalam dunia ini adalah kuasa China. Dan kebergantungan kita kepada China di sini amat jelas Dan kita dalam membincangkan perkara ini, kita harus adil. Sama ada kita nak terus berkonflik dengan China sebagaimana yang diambil oleh contohnya Taiwan dengan menyerang, menembak dan sebagainya, yang mana akhirnya permasalahan ekonomi menjadi lebih berpanjangan dan investment daripada China dan sebagainya akan keluar ataupun tidak masuk dan akan merencatkan proses pemulihan ekonomi. Ataupun kita mengambil pendekatan berbincang, maknanya kita bersetuju untuk berbincang, tapi yang Nazri sebutkan tadi bukan untuk kita menyerah kalah. Kerana kita tahu China ni kalau kita tak berbincang pun dia akan lanyak kita juga. Kalau berbincang pun dia akan lanyak juga. Tapi sekurang-kurangnya kita ada ruang dan peluang untuk menyuarakan bantahan, menyuarakan ketidakselesaan kita, dan sekurang-kurangnya mereka menghormati adat kedaulatan, keselamatan negara
Dan memang kalau kita lihat sebenarnya peta yang dipanggil EEZ iaitu Exclusive Economic Zone yang dimiliki oleh Malaysia, oleh Brunei, oleh Filipina, oleh Taiwan memang bertindih, termasuk yang 9 dash yang dibuat oleh China itu pun memang bertindih. Jadi maknanya pertindihan itu sebenarnya bila dalam erti kata sebenarnya bila masih bertindih jangan buat apa-apa. Tapi apa yang berlaku hari ini dalam keadaan bertindih masih dipertikaikan, dispute itu berlaku, China telah melebarkan kuasanya membina pengkalan tentera dan sebagainya. Ya. Ya, di sini tak ada jalan melainkan kita harus berbincang tapi dengan cara berhemah dan juga melihat aspek-aspek yang lebih banyak kebaikan berbanding keburukan. Menarik. Itu satu introduksi yang dapat kita beri latar belakang isu berkaitan tuntutan di Laut Cina Selatan ini. Ini bukan perkara baru. Bagi Prof. Madya Dr. Muhammad Azmi, isu berting petinggi ahli yang dipertahankan oleh negara kerana berada di dalam zon ekonomi eksklusif lebih rapat dengan Sarawak di Baram itu, Kepulauan Spratly juga kita sudah lama meletakkan kita punya betul Navy dan juga Maritime kita mengawal Kepulauan Spratly, dan yang terkini di pelantar minyak Kasawari yang terbesar milik Petronas kita merupakan kawasan yang berpotensi mengeluarkan minyak yang terbesar bagi negara untuk masa akan datang. Jadi ini merupakan satu perkara yang begitu serius. Kalau bagi dari sudut nasionalisme, pastinya kenyataan-kenyataan politik sama ada dari Semenanjung, dari kerajaan ataupun dari pembangkang, kita seolah-olah kita ingin berperang lah, ataupun kita perlu pertahankan hingga ke titisan darah terakhir kawasan-kawasan yang dimaksudkan ini. Tetapi dari konteks sebagai pakar pengkaji kelautan dan kawasan yang begitu sensitif yang mendapat tuntutan bertindih, banyak negara Filipina, Vietnam, Laos, Taiwan, Brunei termasuk Malaysia dan juga Indonesia, di mana kedudukan Malaysia dalam hal ini dengan pelbagai piagam, protokol, prosedur yang sudah pun dicapai oleh ASEAN dan juga China? Terima kasih Nazri. Itu satu soalan yang sangat-sangat saya rasa penting untuk kita kongsikan dengan para penonton. Sejak kemerdekaan Malaysia tahun 57, kita telah menjadi ahli negara anggota kepada PBB. Dan China juga begitu. China juga adalah negara anggota kepada PBB, dan salah satu peruntukan paling utama dalam piagam PBB adalah perkara 2/4 yang mana negara-negara yang menjadi negara anggota PBB harus mengelakkan peperangan dalam apa cara sekalipun, harus mengelakkan peperangan. Jadi sebagai negara anggota PBB yang baik, Malaysia, China dan negara-negara di serantau Laut Cina Selatan ni perlu mengelakkan peperangan at all cost kalau boleh lah. Dan apa yang penting, kedudukan Malaysia, apa yang Malaysia ingin lakukan sekarang adalah hanya melaksanakan apa yang boleh dituntut oleh Malaysia sebagai sebuah negara pesisir. Kita hanya menuntut maritime entitlement kita yang dibenarkan di bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa 1982, yang mana kita boleh menuntut wilayah laut tu tak jadi masalah kerana tiada tuntutan bertindan. Yang bertindan ni sekarang adalah Exclusive Economic Zone dan pelantar benua iaitu Continental Shelf. Jadi memandangkan ianya bertindan dengan banyak negara yang lain, jadi saya rasa cara macam mana Prof Mizan tadi sebut, cara yang terbaik adalah dengan membuka jalan perundingan. Membuka jalan perundingan bukan bermaksud kita mengaku kalah, tapi sebenarnya one of the ways for us to move forward. Salah satu cara untuk kita maju ke depan bagi mengelakkan tuntutan ini menyebabkan kawasan rantau ini menjadi tidak stabil. Jadi daripada kita berperang untuk mendapatkan maritime entitlement masing-masing, adalah lebih baik untuk kita berunding dan berbincang untuk menyelesaikan dengan cara yang terbaik. Mungkin cara yang terbaik adalah untuk melihat kembali kepada Declaration of Conduct yang telah dibuat pada tahun 2002 sampai sekarang tidak ada progres. Mungkin itu salah satu cara. Dan saya rasa itu juga yang ingin dibaca, yang perlu dibaca dari kenyataan Perdana Menteri ketika berjumpa Xi Jinping pada minggu lalu. Jadi di mana titik yang kita perlu perhatikan, kawasan yang benar-benar menjadi tumpuan sekarang, iaitu di Spratly, di Patinggi Ali dan juga Kasawari dan juga titik 9 tu. Jadi mengapa ini kawasan yang begitu sensitif dengan kehadiran kapal-kapal peronda besar China, di kawasan Vietnam mereka juga masuk, di kawasan Malaysia juga mereka masuk? Kawasan ini menjadi sangat sensitif kerana resource, sumber daya alam, gas, perikanan,
dan sumber daya alam yang lainnya. Jadi apabila terdapat sebarang sumber resources, natural resources, paling utama di Laut Cina Selatan adalah gas lah kalau tak salah saya. Jadi pastinya akan wujud pertikaian kerana negara-negara ini, terutama China sebagai kuasa besar, salah satu cara untuk mengekalkan hegemoninya adalah untuk memastikan dia dapat akses kepada resources ini. Tapi masalahnya, resources ini juga adalah hak milik negara-negara pesisir yang lain seperti Malaysia. Jadi mungkin kerana itu tempat-tempat ini menjadi terlalu sensitif kerana kaya dengan pelbagai jenis sumber daya alam. Ya, dari kenyataan kedua-dua pemimpin besar ini, dan ini merupakan lawatan sulung Perdana Menteri ke negara besar iaitu China, pada pandangan Prof Mizan, kenapa Perdana Menteri membuat kenyataan yang begitu berhati-hati tetapi tafsiran pelbagai pihak itu seolah-olah kita berkompromi, tetapi juga impak pada kenyataan ini dari sudut kesiapsiagaan kita, samanya dari Navy kita, badan-badan penguat kuasa kita, kerana kita negara kecil, sumber kita terhad, tetapi nak ataupun tidak, dengan pengalaman tuntutan bertindih di kawasan-kawasan yang lain, di kawasan sepadan yang lain, kita perlu ada protokol dan juga prosedur yang memastikan hak kita dipelihara, Prof Mizan. Ya, jadi sebelum itu lagi Nazri dan semua penonton, kita harus faham bahawa perlumbaan kuasa di antara Barat dan juga China menjadi semakin kita panggil semakin tense, semakin meninggi dan juga tegang di antara kedua-dua negara. Malah kita secara tidak langsung juga telah terheret. Kalau kita ingat, memang lawatan PM X kita ke China baru-baru ini sebenarnya dimulai dengan ucapan beliau sebagai pengucap utama di persidangan BOA di Hainan. Ya. Tapi dalam masa yang sama, kita harus tengok daripada satu sudut yang lebih besar. Di Amerika juga diadakan satu persidangan yang dipanggil Demokrasi Summit. Tarikhnya sama dengan BOA Forum. Ya. Dan Malaysia juga adalah antara beberapa negara yang dijemput. Jadi di situ melihat betapa pentingnya kita, Malaysia di situ dijemput oleh Amerika dan dijemput oleh China. Ya. Dan dalam masa inilah saya nampak bagaimana PM10 kita dan juga Wisma Putra kerajaan bertindak membuat satu keputusan untuk memilih menghadiri persidangan di China dan diteruskan dengan lawatan rasmi. Dan lawatan rasmi ini pun agak menarik kerana saya ikuti daripada awal apabila Perdana Menteri sampai di Beijing, diberikan sambutan luar biasa oleh kerajaan China dengan kenderaan rasmi dan lain-lain, berbanding dengan Perdana Menteri Singapura dan beberapa Perdana Menteri lain yang diberikan sambutan tidak sebegitu rupa, termasuklah di Istana Presiden. So ini menunjukkan bahawa Malaysia adalah penting pada mata China, terutama sekali Xi Jinping ada penggal ketiga beliau sebagai presiden, ditambah pula dengan saya nampak naratif yang dibawa oleh kerajaan perpaduan ini yang tidak maknanya mengenepikan bangsa ataupun etnik tertentu, terutama etnik Cina, disenangi oleh kerajaan Cina itu sendiri. Jadi bila dicantumkan semua unsur-unsur ini, itu menjadikan kita berada pada satu posisi yang baik pada hari ini. Kepimpinan yang ada, kestabilan politiknya sudah mula nampak, hormatnya China kepada kita juga sudah ada. Maka ini peluang untuk kita membawa mereka ke meja rundingan. Dan apa yang Nazri sebut itu, antara yang paling penting sekarang ini, saya setuju dengan apa yang disebut oleh PM Hazmi, adalah untuk menjaga kepentingan natural resources, terutama sekali peranan yang dimainkan oleh Petronas. Seperti kita ada kes seperti kita ada pelantar minyak Arapaima yang telah diganggu oleh kapal-kapal perang tentera peronda laut China. Jadi kita tak mahu perkara sebegitu berlaku berterusan, kerana yang ruginya adalah kita. Kerana kalau kita lihat daripada segi hasil negara yang dihasilkan oleh PetroChina, PetroChina dengan Petronas, macam bumi dan langit. Besar lagi Malaysia. Kita sangat besar. Jadi di situlah maknanya kita ni kecil, pendapatan kita tak cukup besar, tapi kita harus bijak. Menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak, maka pendekatan yang sama harus kita guna dengan China, kerana mereka memerlukan kita pada saat ini dan kita juga memerlukan mereka. Win-win situation, itu yang saya nampak. Menarik. Itu yang saya nak susulkan kepada Dr. Hazmi, PM Dr. Hazmi.
kedudukan Beting Patinggi Ali, Laconia Shoals, begitu juga Petronas yang meletakkan Arapaima dan juga yang terkini Kasawari di kawasan yang dikatakan bertindih ini dengan kehadiran kapal-kapal perang besar China termasuk Monster itu. Jadi apa yang boleh kita baca sebenarnya dengan tindakan yang mungkin dari aspek pertahanan ia seolah-olah ia mengancam pihak kita Malaysia. Dalam masa yang sama mereka sentiasa hadir, bukan perkara baru ini seperti mana Prof Mizan katakan tadi, mereka hadir di kawasan yang ditindih ataupun dipertikaikan dengan Filipina, dengan Taiwan dan juga Vietnam dan juga Malaysia, termasuk di Natuna milik Indonesia. Pandangan Dr. Azmi. Saya berpendapat bahawa apa yang China lakukan adalah macam mana kita kata kita ada maritime entitlement terhadap kawasan tersebut. Sama juga seperti China yang mengatakan kawasan tersebut milik mereka melalui Nine Dash Line. Tapi kita juga perlu ingat pada tahun 2016 telah diputuskan oleh Mahkamah Timang Antara Antarabangsa Permanent Court of International Arbitration 2016 bahawa tuntutan Nine Dash Line China ini tidak sah. Akan tetapi apa yang diputuskan oleh Timbang Tara ini, award yang diputuskan oleh Timbang Tara ini tidak diakui oleh China kerana China bukanlah parti kepada proceeding tersebut. Ya. Tapi apa yang kita boleh cakap di sini bahawa dunia bersetuju bahawa Nine Dash Line itu tak sah. Yang mengakui Nine Dash Line itu sah adalah China lah secara khususnya. Jadi apa yang China lakukan sekarang ni hanyalah pada mereka hanya katakan kawasan ini milik mereka. Dan macam saya sebut awal tadi, dalam undang-undang antarabangsa, kalau sesebuah negara itu diam dan tak melakukan sesuatu, ianya adalah satu pengakuan bahawa kawasan tersebut milik negara satu lagi, bukan negara yang berdiam diri. Jadi apa yang China ingin lakukan sekarang adalah untuk menunjukkan bahawa kawasan yang kita tutup tu pun mereka ada hak ke atasnya. Jadi dengan cara yang sama, Malaysia pun tidak seharusnya berdiam diri, dan sekiranya ada pencerobohan oleh China, kita juga harus bertindak dan jangan sesekali berdiam diri, kerana apabila kita berdiam diri dalam jangka masa yang tertentu, ianya adalah satu pengakuan bahawa kawasan-kawasan ini kita tidak ingin melakukan, kita dalam arti kata lain kita mengakui bahawa kawasan ini bukan kita punya. Tapi the fact that Petronas dah mula melakukan kawasan pembinaan situ menunjukkan kita ada kependudukan efektif yang menunjukkan kepada dunia dan juga pada China bahawa ini adalah kawasan maritim milik kita. Menarik. Bagi Prof Mizan, bentuk diplomasi rundingan yang bagaimana boleh kita bayangkan apabila kita berdepan dengan kuasa besar Jinping China ini? Ya. Saya melihat satunya kita bermain dengan api lah ya. Ya, ini bermain dengan naga sebenarnya. China ni naga. Jadi kita ni memang kecil lah. Itu kita akui. Ya, memang sejak daripada zaman Melaka lagi kita nampak macam mana China ni armada cukup besar. Mereka menghantar Laksamana Cheng Ho. Malah dalam ucapan Xi Jinping baru ni pun saya agak tertarik juga apabila beliau menyentuh tentang Laksamana Cheng Ho yang dihantar oleh China beratusan tahun dahulu. Jadi itu menunjukkan bahawa China somehow dia masih lagi ada perasaan bahawa ya mereka itu besar dengan tanah Melayu dan juga Malaysia ya. Tanah Melayu itu somehow kita maknanya akur kepada mereka, ada kaitannya. Ada kaitannya ya. Jadi kita harus akuilah perkara itu dan kita pun memang tak boleh nak lari. Jadi itu hakikatnya. Jadi macam mana kita nak selesaikan, yang saya nampak yang paling cantik, paling baik sekali, yang pantas sekali adalah dengan membina hubungan yang baik. Jadi kalau saya nampak hubungan G2G sebelum kita pergi pada yang lain-lain lah, maknanya kalau kata sosok PMX kita itu Xi Jinping dapat memainkan peranan yang besar, dan saya lihat lawatan yang dibuat baru-baru ni pun PMX bawa ramai menteri dan komposisinya ramai Cina iaitu kalau kita tengok Nga Komeng, bawa Anthony Loke, bawa Presiden MCA Presiden MCA, itu menunjukkan bahawa negosiasi itu, diplomasi itu tepat, kena pada masanya, orangnya siapa dan caranya Jadi saya pasti China pun akan merasa selesa dengan keadaan itu. Jadi kalau kita boleh build up relationship yang momentum momentum tu ada,
maka maknanya mereka pun akan happy. Sebagaimana mereka pernah memberikan Cheng Ho untuk datang ke maknanya tanah Melayu, membantu menguruskan kita, mengawal dan juga protect perlindungan. Okey, itu satu. Yang keduanya, Nazri, kita boleh lihat juga platform-platform yang berkaitan seperti United Nations, dan yang paling besar sekali yang dekat dengan kita adalah ASEAN. Tapi saya melihat kita ada platform, tadi Prof Madia Hazmi pun ada sebut, walaupun kita buat resolusi macam mana pun, kalau China tak nak ikut, dia tak nak akur, apa kita nak boleh buat Itu kita cakap bertindih lah apa Spratly ni, Filipin punya, kita pun kata kita punya, dengan selambanya dia buat dia punya runway tu, membina military base dan yang saya tahu Navy kita, askar laut kita, kalau ke sana pun kita dihalau ataupun diancam untuk ditembak dan sebagainya. Mereka tak kisah, dan banyak kali, acap kali mereka masuk ke perairan kita dan kita meminta Duta Besar Cina untuk hadir memberikan penjelasan di Wisma, itu pun mereka tidak ikut Jadi dekat situ menunjukkan bahawa mereka itu ada egonya yang tersendiri. Dan macam mana nak turunkan ego ini, saya nampak yang paling bagus adalah hubungan personal di antara negara dengan negara yang dibina melalui rasa hormat, rasa respect di antara satu mutual tadi, betul. Sikit Prof Mizan, ini mungkin boleh kita anggap satu titik yang lebih positif apabila menjelang tahun depan kita akan meraihkan hubungan 50 tahun diplomatik Putrajaya Beijing. Adakah ini juga akan memberikan satu signifikan apa juga perkara yang bertindih, pertikaian-pertikaian di Laut Cina Selatan, apatah lagi manfaat ekonomi yang kita perlu garap dengan hubungan yang baik ini? Ya, saya melihat daripada satu sudut, tahun depan ni memang betul 50 tahun hubungan diplomatik itu dibina. Jadi kenapa tidak 50 tahun ini ditandai dengan satu, kita panggil mungkin peluncuran sesuatu yang hebat ataupun kick off sesuatu yang sangat signifikan lah. Contohnya mungkinlah dengan establishnya satu wilayah macam Silicon Valley ke contohnya, ataupun wilayah industri, ataupun termeterainya satu perjanjian yang mana China mengiktiraf penguasaan kita ke atas tuntutan bertindih dan sebagainya. So maknanya kita kena rangka sekarang, framekan benda tu. Jadi untuk menuju tahun depan ada setahun lagi, kita kerja kuat supaya China pun setuju, kita pun happy, mungkin ada part yang kita pun setuju, China pun happy. Jadi bila 50 tahun itu kita luncurkan sesuatu yang mengejutkan ASEAN, mengejutkan dunia. So itu yang saya harapkan. Sikit juga Prof Mizan, dalam konteks ASEAN, adakah PMX ataupun Perdana Menteri ke-10 boleh menjadi satu pimpinan utama apabila isu-isu yang berlega dengan China ini, dengan lawatan yang begitu besar diraikan, dengan ucapan di bawah Hainan, dan tidak ramai pemimpin lain diundang kecuali Lee Hsien Loong dan juga Perdana Menteri Sepanyol misalnya. Adakah kita rasakan dengan ucapan di universiti terkemuka di Beijing pada minggu lalu, adakah ini juga satu peluang, Prof Mizan? Ya, saya melihat begitu, Nazri, sebab kita walaupun banyak kritikan terhadap PM kita ataupun negara kita sebagainya, tapi secara realitinya kita harus akur bahawa PMX kita hari ini sebenarnya ada package-nya tersendiri. Beliau ada kekuatannya tersendiri, dan perjalanan karier politik beliau itu sebenarnya rata-rata pimpinan pemimpin di ASEAN itu mengakui bahawa sosok beliau itu adalah satu sosok yang hebat, yang mana mempunyai karisma, ditangkap, dipenjara, tak pernah luntur dia punya, orang kata, semangat dan sebagainya, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri. Dan itu sendiri telah memberikan satu kekuatan dan juga imej rasa hormat. Jadi saya ingat kalau itu boleh digarap dengan bagus, dan beliau boleh sebenarnya dan harus dan seharusnya mengepalai ASEAN dan membawa kita ke arah era yang lebih baik, lebih bagus. Keberanian beliau menyatakan isu Myanmar, isu Rohingya dan juga
saya rasa untuk menyatakan di depan Jinping untuk bagaimana fungsi China dengan rakan-rakan mereka tentang hal itu, saya rasa itu satu keberanian. Bagi Dr. Azmi, sedikit sebelum kita tamatkan, bagaimana isu ini boleh menjadi satu ruang diplomasi tahap tertinggi dalam masa yang sama kita bersedia menambah aset, menyatakan kedaulatan dan juga memberikan keyakinan pada rakyat. Kerana kita tak maulah suara-suara sumbang ni ataupun suara-suara yang tidak bersetuju ini menjadi dominan. Sedangkan kita ada cara Malaysia, cara Putrajaya. Ya, betul. Saya setuju sangat-sangat. Cara diplomasi itu, cara hubungan antara kerajaan itu, sudut pandang antara negara itu yang paling mujarab sekali. Sedangkan dulu Kesultanan Melaka pun dibina melalui wujudnya hubungan baik dengan kuasa yang besar pada waktu China. Dan kita boleh membina semula Melaka iaitu Malaysia yang lebih maju dengan menggunakan kaedah yang sama iaitu menjalinkan hubungan yang baik. Tapi perlu kita ingat selain daripada diplomasi, saya juga rasa kerajaan boleh untuk membuat sedikit pelaburan investment dalam menambah baik aset seperti apa Nazri sebut tadi, aset ketenteraan, lepas tu aset dari segi sumber manusia, hantar lebih ramai orang pakar-pakar kita untuk belajar mengenai ilmu undang-undang antarabangsa dan sebagainya, dan juga menambah baik menambahkan lagi kapasiti kita dalam menjaga ruang lingkup wilayah, bukan saja wilayah daratan tapi wilayah laut juga. Kerana kita sebenarnya walaupun kita dikatakan negara yang kecil, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi kawasan yang kita tuntut itu adalah besar. Malah wilayah maritim kita lebih besar daripada wilayah darat kita sebenarnya. Jadi itulah yang kita perlu lakukan, menambah baik aset, membuat pelaburan dalam memastikan kita ada kapasiti untuk menjaga wilayah yang kita miliki dan yang kita tuntut. Apa maknanya kalau kita tuntut wilayah-wilayah ini semua tapi kita tidak mampu menjaga dengan baik? Jadi itulah pada pendapat saya, selain daripada menjalinkan hubungan dengan baik, kita juga kena menambah aset dan juga kapasiti untuk menjaga wilayah kita, maritim dan juga wilayah darat dengan lebih baik. Tapi Dr. Azmi, jangan juga hantar lebih ramai pakar kita ke PBB untuk hal berkaitan dengan UNCLOS misalnya. Betul, itu saya sangat setuju. Singapura dulu jadi presiden untuk High Seas Treaty punya conference. Tiba masanya nanti insya-Allah Malaysia pula jadi presiden. Hopefully pihak-pihak berkenaan dengar perbincangan kita dan membuat sesuatu, kerana kita tidak boleh diam. Negara-negara lain sudah berada tahap yang lebih pantas untuk mempertahankan hak mereka dan juga melobi hal-hal treaty-treaty yang akan dipersetujui di peringkat antarabangsa. Terima kasih Prof. Dr. Mohamed Mizan dari UPNM, Prof. Madya Dr. Mohamed Azmi dari USIM. Perbincangan yang amat menarik pada malam ini membantu saya memahami secara keseluruhan ataupun perkara yang perlu kita tahu tentang isu pertikaian Laut Cina Selatan, pelantar minyak Kasawari di Beting Patingga Ali dan juga Spratly, apa yang perlu kita lakukan. Jadi itu saja dalam Awani Global malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.